Assalamualaikum dan hai, seperti tajuk yang tertera. Kali ini saya akan bercerita tentang kesihatan mental. Namun pada kali ini saya tidak akan menyentuh tentang teori. Sebaliknya, saya akan bercerita tentang isu-isu semasa yang berlaku di seluruh dunia, khusus sepanjang COVID-19 ini, bagi melahirkan kesedaran tentang betapa pentingnya kesihatan mental dalam kehidupan. Tanpa melengahkan masa, jom kita mula. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Wabak COVID-19 yang telah melanda dunia sejak setahun yang lalu melahirkan norma kehidupan baru terutamanya di kalangan rakyat Malaysia. Wabak ini bukan sahaja mengancam nyawa, malah menjejaskan pelbagai segmen dalam kehidupan. Antara kesan yang boleh dilihat pada hari ini ialah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, sekatan dan limitasi terhadap aktiviti kemasyarakatan seperti beriadah, ziarah menziarahi, membeli belah, amalan di pusat ibadat serta perubahan sistem pengajaran dan pembelajaran. Malah bagi mereka yang bergelar sebagai petugas barisan hadapan, kerja dan tanggungjawab yang dipikul juga meningkat. Keadaan ini secara tidak langsung mengganggu kesejahteraan, emosi dan mental sebahagian masyarakat. Sudah tentu, setiap masyarakat mengalami stres ataupun tekanan dengan keadaan berbeza-beza antara satu sama lain pada setiap hari. Walaupun tekanan ini merupakan tindak balas normal dalam keadaan krisis ini, jika ia tidak ditangani atau diurus dengan baik, ia boleh mendatangkan implikasi buruk terhadap kesihatan seperti keresahan, kemurungan dan kecelaruan bipolar. Di Perancis, kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 32% setelah perintah berkurung dikuatkuasakan selama 2 minggu pada bulan Mac yang lalu. Seterusnya, beberapa bandar di China pula telah menunjukkan peningkatan kes penceraian setelah perintah berkurung dikuatkuasakan. Di Sichuan, China, 300 pasangan telah mendaftarkan penceraian sejak 24 Februari hingga 31 Mac. Ini merupakan angka pendaftaran perceraian tertinggi bagi sesebuah pejabat pendaftaran perkahwinan. Begitu juga di Jerman, Menteri Kewangan mereka Thomas Schäfer yang berusia 54 tahun telah dilaporkan membunuh diri kerana terlalu risau mengenai bagaimana untuk menangani kejatuhan ekonomi akibat COVID-19. Terkini, laman rasmi Twitter Dr. Mahathir Mohamad telah menyatakan bahawa sebanyak 266 kes pembunuhan diri sepanjang bulan Mac hingga bulan Oktober telah dilaporkan akibat tekanan kehidupan yang berlaku lantaran pandemik COVID-19. Saya akan kongsikan beberapa langkah bagi menguruskan kesihatan mental khusus sepanjang musim pandemik COVID-19. Yang pertama ialah ketahui fakta. Kebiasaan otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tidak pasti seperti COVID-19. Fakta diperlukan supaya otak merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah, namun perlu merujuk sumber yang diyakini dan dipercayai. Seterusnya adalah tumpu kepada maklumat yang ingin diketahui untuk tindakan yang berikutnya. Atasi pemikiran negatif dengan memperolehi maklumat tepat untuk melakukan aktiviti berfaedah. Buat senarai tugas kerana tindakan ini mampu membuatkan rasa lebih bertenaga dan selamat. Yang ketiga adalah rutin. Cara terbaik untuk kekal tenang dan fokus ialah mengekalkan rutin harian seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Menapis maklumat. Pilih maklumat yang berkualiti dan diperlukan saja bagi mengelakkan terdedah kepada maklumat tidak tepat yang akhirnya mengganggu emosi. Oleh itu, kita mestilah mengambil maklumat yang penting bagi kita dan tidak mendatangkan kekusutan di dalam minda. Seterusnya ialah hubungan sosial. Memperkukuhkan hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Hubungan ini boleh dieratkan menerusi telefon dan komunikasi menggunakan internet. Diet yang sihat dan senaman adalah penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi menghalang tekanan dan gangguan kebimbangan. Yang terakhir adalah ketenangan. Melakukan aktiviti yang memberikan ketenangan sama ada menerusi senaman pernafasan, mendengar muzik, memasak, berkebun dan sebagainya. Hal ini dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesanan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah iaitu bersama-sama memperkasakan diri dengan kesihatan mental dan menangani stigma terhadap masyarakat. Dapatkan bantuan kesihatan mental melalui program Let's Talk Anjuran KKM. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.